What makes Malaysia truly Malaysia? Well, banyak things, but let's start with something that you won't find anywhere else in the world. Bahasa Rojak. Only here in Malaysia would you have Bahasa Rojak as a word. Rojak is like a sticky food with some fruits and things like that. Bahasa is language. Put the two together, Bahasa Rojak. And what I mean by this is it's very common to have a conversation involving 2, 3, sometimes 4 different languages. An example of Bahasa Rojak. Weh, dah kau tinggal je you. Jom, letak kat kedai mamak jap lah. Nak kapau makanan untuk family kan? Or you can even have something a bit more simpler, like tempat makan ni best sangat. You get the idea. Bahasa Rojak. Orang luar selalu pelik bila dengar orang Malaysia bercakap. Ayat mula bahasa Melayu, tengah masuk English, hujung selit sikit perkataan pelik dan tiba-tiba keluar satu perkataan keramat. Bos. Video ini kupas kenapa bahasa Rojak wujud di Malaysia, bagaimana hidup berbilang kaum membentuk cara kita bercakap, dan kenapa walaupun bunyinya bersepah, semua orang tetap faham. Santai, lawak, menyindir manja dan sangat Malaysia. Bahasa Rojak bukan kelemahan. Ia lahir dari hidup bersama. Asal faham, jalan terus. Kalau kau pernah cakap satu ayat campur 3 bahasa, video ini memang pasal kau. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Why everyone in Malaysia speak Rojak language? Orang luar terkejut, kita selamba. Sebelum pening dengan bahasa Rojak, kita berpantun dulu. Pergi kerja tali kasut terbelit, singgah mamak beli roti, bahasa kita campur-campur sikit, orang luar dengar. Terus bingung sendiri. Kalau orang luar datang ke Malaysia, satu benda yang paling cepat buat mereka blur bukan cuaca, bukan makanan, bahasa kita. Ayat mula bahasa Melayu, tengah jalan masuk English, hujung sekali selit Mandarin atau Tamil sikit, dan tiba-tiba keluar satu perkataan ajaib, bos. Malaysians got this weird talent. See Malaysians, then Manglish, Rojak, Tam lor. Hey Queen, long time no see leh. How are you? Hey, you slim down leh. Not bad, not bad. Hey, so how got boyfriend lah? Next time yam cha lah, we go ken kai. But when I see Ang Mo ho, suddenly I become American. No way! Hey Queen, can't believe I'd see you here. How have you been? Well, look at you. You look gorgeous. Wait a minute, are you seeing anybody? Wanna grab lunch or dinner someday? I see Chinese by Taiwan 偶像剧 accent will auto switch channel. 这不是女神吗？哇塞，也太巧了吧！你最近过得怎么样啊？你怎么还是一样漂亮啦？根本没变你现在有没有男朋友啊？没有啊，真的假的啦？我们改天约一下吃个饭嘛。See, Malaysians so talented, not fake at all. Pertama, orang luar selalu tanya, why Malaysians mix so many languages in one sentence? Jawapan jujur kita, sebab boleh, bos. Di Malaysia, satu ayat boleh ada 4 bahasa, tapi semua orang faham. Itu bukan rojak biasa. Itu kemahiran hidup. Contohnya di kedai mamak, bos order roti canai 1, tapau ya. Kedua, bahasa rojak ni bukan tanda kita keliru identiti. Sebaliknya, ia tanda kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum sejak kecil. Sebab tu kita harmoni. Dan ini yang sangat dicemburui oleh orang asing. Di sekolah, di kedai, di mamak, telinga kita dah biasa dengar campur-campur. Otak kita auto-translate tanpa sedar. Google pun kalah. Ketiga, bila orang luar dengar ayat macam, bos later kita lepak kejap boleh ya? Mereka cuba faham satu-satu perkataan dan akhirnya give up. Tapi peliknya, walaupun tak faham sepenuhnya, mereka faham maksud. Sel-sel otak masih belum terhubung sepenuhnya, sebab tu masih bingung. Keempat, perkataan bos dalam bahasa Rojak Malaysia ni macam ngam. Ia sambungkan semua bahasa. Tak kira ayat kau English ke, BM ke, Rojak ke. Selagi ada bos, ayat tu jadi mesra automatik. Yang penting cara bercakap mesti yakin bos. Kelima, orang luar biasanya kagum bila nampak kita boleh tukar bahasa ikut situasi. Cakap dengan kawan guna Rojak. Cakap dengan mak terus bahasa Melayu penuh. Cakap dengan customer terus English professional. Dan bila penat, balik ke Rojak semula. Kerinam. Lucunya bahasa Rojak ni juga cara kita elak konflik.
Nak marah pun jadi lembut bila campur bahasa. Bro, I'm not angry. I'm just sedikit kecewa. Terus hilang marah dan mula senyum sendiri. Ketujuh, ada orang luar cuba tiru bahasa rojak kita. Mula-mula janggal, lepas seminggu mereka dah cakap, "Bos, makanan sini very sedap lah." Saat itu kita tahu, mereka dah dijangkiti virus rojak Malaysia. Walaupun begitu, yang bestnya rakyat Malaysia tak pernah perli atau menghukum. Kelapan, bahasa rojak juga bukti kita fleksibel. Tak rigid, tak terlalu formal. Kita utamakan faham, bukan sempurna. Asalkan mesej sampai, grammar boleh bincang kemudian. Sedangkan parlimen bersidang yang formal pun guna bahasa rojak, apalagi kita. Kesembilan, di mata orang luar, mungkin bahasa kita nampak bersepah. Tapi di mata kita, ia tersusun cara sendiri. Setiap campuran ada fungsi. Setiap bos ada niat baik. Yang penting rakyat Malaysia faham. Kesepuluh, akhirnya bahasa rojak ni bukan kelemahan. Ia cermin masyarakat yang hidup bersama, belajar menyesuaikan diri dan ketawa pada kekurangan sendiri. Dan itulah yang buat orang luar rasa Malaysia ni rumit, pelik tapi selesa. Dan sejujurnya bahasa rojak ini boleh merosakkan nilai bahasa Malaysia itu sendiri. Tetapi kita harus ingat, rata-rata rakyat Malaysia boleh bercakap dua bahasa. Inilah sebabnya bahasa rojak ini mula terjadi. Bagaimana bahasa rojak ini wujud? Bahasa rojak muncul sebab rakyat Malaysia ni hidup berbilang kaum sejak kecil, bukan sejak baca buku sejarah. Dari tadika lagi kita dah dengar pelbagai bahasa. Di rumah bahasa Melayu, di sekolah campur English, di kedai mamak dengar Tamil, di pasar dengar Mandarin. Otak kita pun jadi auto mix mode. Tak sempat pilih bahasa, mulut dah jawab dulu. Bila hidup ramai kaum, kita belajar satu benda penting. Asal orang faham, jalan terus. Kalau satu bahasa tak cukup, tambah satu lagi. Kalau masih tak sampai, selit sikit perkataan bos. Bahasa rojak ni bukan sebab kita malas belajar bahasa betul, tapi sebab kita terlalu rajin nak pastikan semua orang boleh ikut perbualan. Yang kelakar, bahasa rojak ni sebenarnya bahasa paling adil di Malaysia. Tak ada satu kaum yang boleh klaim hak cipta. Semua menyumbang sikit-sikit. Hasilnya, ayat yang nampak bersepah tapi penuh muhibah. Orang luar dengar pening, tapi kita dengar terus faham. Sebab bahasa rojak ni lahir dari hidup bersama, bukan dari kamus. Bercakap tentang bahasa rojak ni, dari satu segi kita tidak dapat mengelakkannya kerana kita semua ini adalah dui bahasawan. Kita mengetahui dua bahasa. Bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Jadi akan berlakulah campur aduk ini secara tidak sengaja. Saya ingin merujuk kepada cara-cara kita membentuk istilah itu. Yang pertamanya kita harus mencari perkataan yang ada dalam bahasa Melayu semasa ini. Kalau tidak ada, kita dibenarkan melihat dalam teks-teks lama, maksudnya kita diberi kebenaran untuk merujuk dan melihat dalam bahasa Melayu klasik. Kalau tidak ada lagi, kita merujuk kepada dialek-dialek Melayu, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Kalau tidak ada lagi, kita melihat dalam bahasa-bahasa serumpun, Tagalog, Bugis, Jawa dan sebagainya. Apabila keempat-empat itu sudah pun tak dapat kita laksanakan, barulah kita dibenarkan menterjemah yang bahasa Inggeris itu. Tetapi nampaknya hari ini kita terus ke nombor 5. Kesimpulannya, bahasa rojak bukan tanda kita tak pandai bercakap. Ia tanda kita pandai hidup bersama. Dalam satu ayat, kita belajar bertolak ansur. Dalam satu perkataan, bos, kita belajar hormat. Mungkin dunia hari ini terlalu sibuk nak betul, sampai lupa nak faham. Malaysia ajar satu perkara ringkas. Tak apa bercampur asalkan maksud kita sampai. Dan bila orang luar balik ke negara mereka, mereka mungkin lupa ayat kita. Tapi mereka akan ingat rasa mesra itu dan satu perkataan yang susah dilupakan, iaitu keharmonian rakyat Malaysia. Kami akhiri video ini dengan serangka pantun. Bahasa campur di hujung lidah, makna sampai ke dasar hati, tak sama bunyi, tak serupa wajah, tapi hormat itu yang menyatukan kita di sini.
Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.